Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan. Kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-28, juzuk yang ke-19. InsyaAllah dalam siri ini kita sambung ayat 69 sehingga ayat 82, insyaAllah. Dalam episod ini kita akan mula kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan hujah di hadapan bapaknya sendiri dan kaumnya, kaum keluarga dia. Kemudian perlawanan, kita nak kata debat anak dengan ayah, takut nampak tak comel, kita kata berhujahlah. Penghujahan di antara Nabi Ibrahim dengan bapa dia Azar dalam masalah ketuhanan kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, kisah-kisah yang menarik yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita ini adalah semata-mata nak menenangkan hati Nabi SAW dan juga para pendakwah yang datang selepasnya sampai hari kiamat, bahawa episod begini akan berlaku sepanjang masa. Episod kaum keluarga menentang dakwah, anak-beranak tidak terima kita punya seruan, akan berlaku sampai hari kiamat. Para pelajar sekalian, muslimin dan juga muslimat, kita baca dulu ayat sebelum kita pergi kepada perbincangan. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok ayat 69 bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 782 edisi Jawi. Edisi mana-mana pun ayat Quran ni tak lari. Buka ayat 69, jumpalah dia. Baik, kita baca beberapa ayat sebelum kita pergi kepada perbincangan yang kita nak bincangkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
kita break setakat itu dulu. Itu orang panggil dalam episod ini, itu satu slot yang pertama, tanya jawab di antara Ibrahim dengan ayah dia. Para jemaah sekalian tengok, watlu alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim. Tengok nota di bawah, nota 12-15. Mulai ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Nabi Ibrahim alaihi salam dan kaumnya, yang juga bertujuan memberi semangat, motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertabah hati menghadapi golongan yang engkar, terutamanya dari kaumnya sendiri, anak beranak dia, Abu Lahab, bapa saudara, dan geng-geng pak abunya ramai lagi di sana, kerana rasul-rasul yang telah lalu alaihimussalatu wassalam juga tidak juga terlepas daripada menerima pertentangan dari kaum masing-masing. Jadi kita fahamlah rahsia, hikmah mengapa Allah SWT bawa yang pertama Musa. Selepas Nabi Musa selesai, dibawanya cerita Ibrahim. Para jemaah sekalian, kita tengok dulu munasabatu al-ayah. 5 qablaha. Di awal surah, Allah Ta'ala sebut tentang syiddat huznin Nabi SAW. Nabi kita sangat sedih. Duka cita dia dengan sebab kaumnya kafir, tak mau beriman. Maka Allah Ta'ala sebut kepada kita kisah Nabi Musa AS untuk mengingatkan Nabi bahawa dekat je dengan kamu di Madinah sana ada sekumpulan, nama dia puak-puak Yahudi Bani Israel, yang asalnya mari daripada pengikut Nabi Musa AS, pengikut Taurah. Tapi mereka menyeleweng, mengubah kitab, menafsirkan ayat sewenang-wenangnya. Maka Allah cerita yang pertama kepada Nabi siapa? Cerita Musa. Musa juga telah menghadapi cabaran yang sama. Anak beranak, ialah kita kata bapa angkat ni kira anak beranak lah juga. Dia besar kat situ. Sampai dia muda, boleh tampar orang kan, baru dia lari ke Madian. Kemudian pada kali ini Allah SWT cerita kepada kita kisah Nabi Ibrahim, untuk menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an huzna Ibrahim bihadza sabab. Ibrahim sedih. Kenapa? Sebab keluarga dia, ayah dia sendiri, keluarga dia toke berhala, bukan sekadar penyembah, toke. Allahu Akbar. Maka sedih lagi Nabi Ibrahim apabila dia tengok bapa dia dan kaum dia masuk neraka. Dia tak dapat menyelamatkan mereka. Bila mari ke Mekah, puak-puak Arab ni, Arab Quraisy, ada pertalian hubung kait kekeluargaan dengan Nabi Ibrahim. Sebab zuriat dia, Nabi Ismail, melalui Ismail, yang berada di Mekah, yang menjadi pelopor bapa pembangunan Mekah, dari sudut ruhinya, dari sudut fizikalnya, Ismail. Jadi dekat orang Mekah tu dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Sepatutnya kerana itu dalam surah ini kita ada 7 kisah. Allah Ta'ala tak sebut kisah yang Nabi Musa tentang waqul, watlu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca, sebut. Allah Ta'ala terus bawa Nabi Musa, wa iznada rabbuka Musa.
Ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah panggil Musa. Tapi dalam ayat ini, ayat yang kita baca ini para jemaah sekalian, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, watlu alaihim, waqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naba'a Ibrahim alaihim ay ala qaumika, baca apa? Khabara, cerita Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Ini perbezaan yang kita nak para pelajar kena peka tajam pemerhatian. Coba tengok dalam kisah Ibrahim, Allah sebut watlu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca kepada Quraisy. Masa tu turun pada Quraisy. Kita ini kita baca kepada kita, jangan ingat ini kita Quraisy, bukan aku punya. Kan? Cerita Musa tak ada pula dia sebut watlu kepada ni, bacalah kepada ni, Allah tak sebut. Sama juga bila mari kisah yang lain selepas daripada Ibrahim nanti, tuan-tuan tengok selepas daripada Nabi Ibrahim, dia mari kisah lain pun sama juga. Allah SWT sebut kepada Nabi SAW, kazzabat adunil mursalin. Dia tak sebut watlu. Ini ilmu tadabbur, kita kena perhati betapa pemerhatian Allah Ta'ala beri khas untuk Nabi mukhatabah, bercakap dengan Quraisy. Hei Quraisy, kamu ni mari daripada sulalati Ibrahim, dan mereka lebih mesra dengan sepatutnya mengikut agama Nabi Ibrahim. Tapi malangnya bila mari Amr bin Luhai Al-Jurhumi, dia yang mula-mula bawa masuk berhala ke Mekah. Ini hasil daripada travel lah ni. Travel pergi sana sini, jumpa berhala, bawa balik. Kita pun bila kita pergi mengaji luar negara, mengaji di negara-negara kafir, jangan bawa balik perangai kafir itu, banyak masalah. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada munaqashah, debat ataupun dialog yang pertama di antara Ibrahim dengan bapa dia. Tengok ayat yang 70. Watlu alaihim naba'a Ibrahim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bacalah pula kepada mereka, puak-puak Quraisy itu, kafir itu, perihal Nabi Ibrahim alaihissalam. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Tatkala ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Ibrahim berdepan. Karena Ibrahim kana ummah. Ibrahim disebut dengan nama ummah. Seorang dia disebut ummah sebab terlalu berani tegasnya Ibrahim berhadapan dengan kaum dia. Ketika dia berkata kepada bapaknya Azar dan kaumnya, ma ta'budun, dia pergi dekat berhala, dia tunjuk, ma ta'budun, mu sembah apa? Apa yang kamu sembah? Dia tanya. Qalu, ini dialog ni. Macam semalam kita dengar Musa tanya, Fir'aun jawab. Fir'aun jawab, Musa jawab. Kan? Ini Ibrahim dengan keluarga kaum dia. Ayat 71 mereka jawab. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala. Fanadhallu. Fanadhallu, kerana memuliakannya, kami tidak pernah meninggalkannya. Sebenarnya kalau kita nak tengok terjemahan dalam sudut tadabbur, fanazallu tu kami berlindung, kami duduk di bawah bayangan. Bayangan apa? Bayangan berhala. Ini tuan-tuan tengok. Kenapa Allah gambar di sini fanazallu? Tengok terjemahan yang betul, fanazallu. Jadi dia kata
kami duduk di bawah payungan berhala. Kata di para ulama di sini, qala al-musyrikun Ibrahim na'budu asnaman, kami semua berhala fanuqimu ala ibadatiha waqtan tawilan, kami sudah lama duduk di bawah payungan berhala ni. Tengok dia punya bahasa. Tengok tafsir dulu sekejap sebelum kita pindah ke episod lain. Qala al-Qurtubi, Qurtubi kata Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat ini kepada Nabi SAW supaya baca, beri peringatan kepada puak musyrikin di atas kejahilan mereka, kerana mereka telah meninggalkan agama datuk nenek mereka Ibrahim, hasil daripada permainan Amr bin Luhai. Jadi dalam ayat ini, sedangkan cerita Nabi Ibrahim itu panjang, banyak. Cuma Allah perintah Nabi SAW supaya baca ayat ini. Sebab apa? Min a'jabi ambaihi. Di antara benda ajaib yang berlaku dalam sejarah Nabi Ibrahim, iaitulah apa yang berlaku yang berkaitan dengan dia membawa risalatut tauhid kepada keluarga dia. Tengok. Karena itu Allah Ta'ala fokuskan di sini. Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Dia kata kepada keluarga dia, apa yang kamu sembah? Mana pertembungan kita di sini bukan isu nak cari harta pusaka, nak cari barang-barang peninggalan, isu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena fokus satu benda. Allahu Akbar. Kemudian kenapa dia kata fanazallu? Ini sini. Di para ulama tafsir, tuan-tuan tanda sikit. Saya nak cerita di sini. Ada benda menarik. La yakunu tidak ada bayang kecuali bin nahar. Bayang malam tak ada. Kita dah bincang dalam sini lepas kan. Di antara tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala, zil, bayang. Di sini dia kata zil. Mana bayang ni tak ada kecuali siang hari. Kama annabata bil-lail. Kalau kata tidur tu malam. Cuma waktu kita sekarang ni bertukar habis. Anak-anak muda tidur pagi, malam dia main game. Itu cerita lain. Maknanya bayang ni ada pada siang hari. Kata di sebahagian ulama tafsir, innama qalu nazallu li'annahum kana ya'budunaha bin nahari la bil lail. Mereka puak-puak kafir ni, puak-puak azan ni, dia sembah berhala pada waktu siang, malam tak, malam dia tidur. Dia tidur malam. Kata Ibnu Ashur dalam tafsir dia kata, hum kanu sabi'ah. Puak-puak tu asalnya penyembah bintang. Bintang ni tak ada siang, dia ada malam, kan? Wa ja'alul asnam rumuzan 'alal kawakib. Jadi oleh kerana siang hari tak ada bintang, maka berhala itulah ganti daripada bintang. Macam-macam bijak sungguh syaitan. Dia kosek sana di kona sini, nak suruh sembah juga berhala. Jadi kami sebenarnya bukan sembah berhala ni, tokoh kayu di batu, dia pun tahu. Dia ada otak. Dia yang tempah, dia yang pahat buat berhala. Tetapi berhala ni rumus kepada apa? Kepada Tuhan yang betul-betul bagi dia bintang tu. Sebab itulah fanazara fin nujum, kan? Mana dia sembah bintang, bintang tak ada siang. Jadi berhala ni macam sebagai simbol. Kita pun hati-hati tuan-tuan. Saya tak sembah tunggu kayu, tak sembah kubur wali-wali. Mereka ini dianggap sebagai perantara saja. Kita sembah Allah. Tengok. Puak-puak mai bintang ni pun mai dah juga. Berhala ni perantara saja. Sebenarnya atas yang bintang yang disembah. Hati-hati. Baik. Itu daripada kalimah fanazallu laha aqifin. Panjang lagi lah tuan-tuan, saya nak ringkas je. Kalau nak ngaji tafsir sungguh, kita buka kitab tafsir yang besar. Baik, itu yang pertama. Ibrahim jawab soalan yang kedua. Soalan yang pertama terjawab. Ma ta'budun, sembah apa? Dia kata kami sembah berhala.
berhala ni sebagai rumus kepada Tuhan yang bintang. Bagi yang kedua, Ibrahim attack lagi. Soalan kedua. Ayat 72. Qala hal yasma'unakum iz tad'un. Pakcik, makcik, Nabi Ibrahim bertanya, adakah berhala-berhala itu mendengar kamu semua semasa kamu panggil dia? Dia dengar ke waktu kamu panggil dia? Berkelip ke mata dia? Telinga dia terbuka? Ibrahim punya pukulan. Au yanfa'unakum au yadurrun. Atau berhala dapat memberi sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu, ataupun menimpakan sesuatu bahaya. Dia boleh ke bagi manfaat, ataupun dia boleh mudarat kepada kamu. Tercenganglah bapak dia dengan orang kampung dia nak jawab payah. Bila nak jawab payah, kan, mereka jawab, ni jawapan tradisi nama dia. Jawapan tradisi. Mana-mana kampung kafir pun lagu itulah jawapan dia. Tengok ayat 74. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ibrahim, kita ni anak beranak, mu janganlah cakap pelik-pelik, tanya pelik-pelik. Bal wajarna, tidak satu pun berhala itu mampu memberi mudarat ataupun manfaat. Kami yang duk jaga dia, bukan dia jaga kita. Cuma apa yang kami lakukan ini, bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian. Ini yang dikatakan agama dia, agama ikutan datuk nenek. Kita pun janganlah buat perangai macam ni. Bila orang bagi tahu perbuatan yang kita buat ni salah, pergi duduk pasang kemian, puja batang-batang kayu kepala sungai, kan, kuala-kuala sungai ni lah, dia kata jangan cakap. Ini tok nenek kita dulu buat. Hujah ni ada juga dipakai oleh sebahagian masyarakat. Hujah tok nenek buat, orang dulu buat molek belaka dah. Jangan duk kacau-kacau. Mana ada, jadi agama kita ni ikut wahyu, ikut sunnah, bukan ikut tok nenek. Tok nenek buat betul, kita teruskan. Tok nenek buat salah, kita perbetulkan. Jangan ikut yang salah, ikut yang betul. Baik. Dua. Soalan yang ketiga. Maknanya Ibrahim lagi, orang panggil, lagi kuat dia punya tekanan kepada puak kafir. Bila mereka jawab tok nenek je, Ibrahim kata, Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Nabi Ibrahim berkata, sudahkah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? Ibrahim masuk dah. Ibrahim ayat yang ketiga, mu fikirlah. Ada faedah ke berhala-berhala kamu ni? Ada faedah ke? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Yang sekian lama kamu sembah, ia disembah, dipuja oleh kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu. Ada faedah? Ibrahim, orang panggil, mula keras sikit dia punya bahasa. Kalau tak ada faedah, tinggalkan. Kenapa nak teruskan atas dasar tok nenek punya, atas dasar budaya? Mana Ibrahim kata naknya dia kata, afara'aitum, bagi pandangan, fikir baik-baik, buka minda, buka mata, ada faedah ke? Suruh mikir. Dalam masa Nabi Musa, dalam ayat lepas Nabi Musa kata, kalau kamu ada akal kan, alakum ta'qilun. Ibrahim kata, mung fikir baik. Kita cakap anak beranak ni bukan nak kelahi-kelahi. Allahu Akbar. Kemudian Ibrahim mulalah
menyatakan pendirian dia. Jadi awal-awal tu kita bincang dulu. Nampak orang panggil tak bergerak, tak bergoyang, kita kena attack sikit. Ibrahim kata apa? Tengok ayat 77. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Aku bertanya demikian kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah seteruku. Allah, Ibrahim dah istiarah. Berhala itu musuh aku. Tidak aku sembah melainkan Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kenapa kita nak sembah makhluk yang lemah? Kita yang cipta, kita kuat, patut berhala sembah awak, bukan awak sembah dia. Sepatutnya berhala sembahmu sebab mu yang buat tempah. Kamu yang ukir dia, bukan dia ukirmu. Ni pelik, kamu ukir dia, kamu sembah dia. Ajaib. Kemudian bila Ibrahim kata dia sembah Tuhan pemilik alam ini, maka diperkenalkan 5 sifat, ciri-ciri ketuhanan yang layak disembah, dipuja, dipuji. Bukan sembah berhala yang mata pun tak berkelip, mulut tak pernah terbuka, keras kat situ je. Ni Tuhan aku yang kita jadi kesembahan. Allahu Akbar. Berapa sifat Allah Ta'ala Nabi Ibrahim sebut? Khamsat awsaf. 5 sifat. Barulah dia layak untuk dipuja, untuk dipuji, untuk disembah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, yang pertama, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Alladhi khalaqani, Tuhan yang menjadikan daku dari tiada kepada ada. Dulu aku tak ada, sekarang ni aku ada. Kamu pun sama juga. Fahuwa yahdin wa yushiduni. Allah yang memberi bimbingan, petunjuk kepada aku. Dialah jua yang memimpin dan memberi tunjuk pada aku. Bukan aku reka sendiri. Ibadat ni bukan reka sendiri, agama ni Allah yursiduni, membimbing aku ke jalan ini. Allahu Akbar. Itu sifat yang pertama. Kena tanda pelajar-pelajar. Letak nombor 1. Hujah mantap, Allah yang layak disembah, dipuji. Ini sifat dia. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Sifat yang kedua, Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Tuhan yang dialah jua yang memberikan aku makan dan memberi aku minum. Yang beri makan, beri minum siapa? Allah yang beri rezeki. Saya yang bekerja, saya yang pergi cari makan. Kalau harap ke Tuhan, lapar kita. Kita kena ingat, yang kita dapat setara ni, kita ada duit ni, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 sebulan. Siapa yang beri? Kalau kita nak, kalau kita tanya saya, berapa ustaz nak gaji sebulan? Kata mari 100,000 lah. Nah, tapi apa yang kita dapat itu je. Itu menunjukkan bahawa rezeki kita tu Allah yang tetapkan. Cuma melalui jalan-jalan, ikhtiar, usaha, itu kita kena buat lah. Itu dia panggil sunnatul hayah. Mana Ibrahim kata, dia yang beri aku makan, beri aku minum. Kalau harap ke berhala tu, tongkol batu, tongkol kayu yang tak bergerak, apa yang nak bagi? Allahu Akbar. Kemudian kita pergi kepada ciri yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Tuhan yang penyembuhkan penyakitku. Dalam ayat ini, ayat 80 ni, kita kena ada waqafat, ada kajian kat situ. Sebab kenapa Ibrahim tukar dia punya format kata-kata.
Tengok dalam ayat yang pertama, ayat 79, yut'imuni, Allah yang beri aku makan. Wa yasqin, Allah yang beri aku minum. Dalam ayat ini, wa idza maridtu, apabila aku sakit. Dia tak kata apabila amradani, Allah Taala memberi penyakit pada aku, dialah yang beri sembuh. Ini tuan-tuan tanda. Ini dia panggil ilmu beradab, etika. Apabila kita bincang tentang Allah Azza wa Jalla, kita jangan nisbahkan kepada Allah perkara yang tak baik. Kita kata, bila aku sakit, Allah yang sembuhkan. Jangan nisbah pada Tuhan. Dia kata, bila Tuhan bagi penyakit pada aku, dia sembuhkan. Itu dipanggil bahasa beradab, bahasa berlapik cakap. Ciri yang keempat, وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ, dan dialah Tuhan yang berkuasa mematikan aku, kemudian dia menghidupkan aku di bawah kuasa Allah Ta'ala. Maka 4 sifat. Yang kelima, وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, dan dialah Tuhan yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosa-dosaku pada hari kiamat. 5 sifat para pelajar sekalian, cukup mantap. Hujah Nabi Ibrahim campak ke atas kepala keluarga dia, memperkenalkan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Ini Tuhan yang layak disembah. Ini Tuhan yang layak dipuja dan dipuji, bukan tokoh kayu, tokoh batu. Kita bagi orang Islam pula pegang pergi cari penunggu-penunggu yang ada di pokok-pokok besar di kuala sungai, pergi cari kubur-kubur yang dikatakan keramat. Itu bukan. Ini kita kena sedar para pelajar sekalian. Maka dalam ayat ini Nabi Ibrahim AS sebut, tengok dalam ayat, atma'u an yaghfira li khati'ati, aku mengharapkan Allah Ta'ala maafkan kesalahanku. Apa salah Nabi Ibrahim? Dia Nabi. Jadi di sini ada 2 huraian para ulama. Tanda pelajar, ada 2 perbincangan para ulama. Kata di Ibnu Atiyah, ulama tafsir, zahaba fihi aktsarul mufassirin, ramai ulama tafsir mengatakan Nabi Ibrahim dalam hidup dia pernah berbohong 3 kali. Berbohong 3 kali. Kita kata bukan bohong sebenarnya, tapi orang panggil hilah. Dia kata apa? Bila dia pergi ke Mesir, Raja Mesir ni zalim, merampas isteri orang. Dia pergi dengan Sarah. Bila lalu di checkpoint, siapa ni? Dia kata, hiya ukhti, ini adik-beradik aku. Kalau adik-beradik tak rampas, bini dia rampas. Jahat buat-buat tu. Ini adik-beradik aku. Ibrahim nampak macam berbohong, tapi dia tak bohong. Dia kata adik-beradik fiddin, innamal mu'minuna ikhwatun. Memang hujah ni ataupun hilah ni betul, tapi bagi Nabi dikira macam satu kesilapan. Yang kedua, bila dia nak pecahkan berhala, geng-geng dia, orang kampung dia, satu hari tu nak pergi pesta. Ada pesta, festival apa-apalah. Jadi orang semua pergi, tinggal Ibrahim. Ibrahim bila orang ajak dia pergi, dia tengok ke langit. Qala inni saqim. Sorry lah kawan-kawan, aku sakit. Tak lagi sakit. Nanti pergi sana menyusahkan kamu. Baik aku duduk rehat kat rumah. Dalam surah As-Saffat ayat 89, inni saqim, aku sakit, tak boleh pergi. Dia tak sakit pun, cuma sakit hati tengok dia sembah berhala ni. Bila orang tinggal semua nanti, dia ambil kapak, dia pecahkan berhala. Dia tinggal big boss berhala yang paling besar, dia pergi sangkut dia punya kapak situ ni. Dia ni yang pecah ni, budak-budak ni. Sebab budak-budak ni kacau dia punya ketuhanan. 2.
Jadi bila dia kena tangkap, orang balik daripada festival, tengok berhala dah pecah. Dia kata, siapa buat ni? Kami dengar budak nama Ibrahim. Panggil dia mari. Bila mari dia kata, Ibrahim, mau pecah ni? Ibrahim kata, mana aku? Bal fa'alahu kabirum. Ni berhala hak besar. Kan dia mu tengok tukul, kapak duduk dia atas dekat dia. Kenapa tanya aku? Tanya dia. Ibrahim main lagi dia punya psikologi kuat, dia punya attack ni pok ni. Tanya dia, bukan tanya aku. Jadi 3 kali ni ayat yang ketiga ni dalam surah Al-Anbiya ayat 63. Allahu akbar. Baik. Itu pandangan kebanyakan majoriti ulama tafsir kata yaghfir li khati'ati. Sebab apa? Sebab dalam kelebihan Nabi SAW dalam sebuah risalah yang ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Bidayatus Sul fi Tafdhili Rasul. Saya terjemah dengan apa ni? Dengan 41 kelebihan Nabi. Salah satu daripada kelebihannya ni ya. Nabi SAW, Allah Ta'ala sudah maklumkan dia bahawa dia ni maksum, tidak berdosa. Tapi Nabi lain tidak dimaklumkan. Kerana itu Ibrahim masih lagi minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Pandangan yang kedua, waqalat firqatun. Ada juga ulama mengatakan khati'ah di sini nama jenis kesalahan. Aku mintalah segala jenis kesalahan, aku minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi minta ampun secara umum, minta maaf. Macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, dia kata aku setiap hari istighfar 70, ada riwayat kata 100 kali. Atub ila Allah. Dosa apa? Mimbabil adab, dia kata. Jadi kata di para ulama, Ibnu Atiyah kata wa hadza azharu indi. Ini yang lebih zahir pada pandangan saya. Ibrahim hanya beradab. Kalau aku salah, aku minta ampun dengan Allah Taala kesalahanku. Ada pun 3 isu tadi, itu dia masuk, dia panggil, ulama mengatakan minal ma'arid, cakap putar, helah. Helah tak salah. Wallahu alam, itu perbincangan ulama. Baik, hadis ini sebuah hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qultu ya Rasulullah. Pernah Aisyah bagi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an adalah seorang masyhur di Mekah tu, Ibnu Jud'an. Kana fil jahiliyati yasilur rahim. Zaman jahiliyah dulu dia hubungi silaturahim. Orang baik sekali orang ini. Wa yut'imul miskin, dan dia suka charity, duk bagi makan pada orang miskin. Di mana ada orang gelandangan, ke mana ada orang yang miskin, dia bagi makan. Baik dengan orang. Fahal dzaka nafi'uhu? Aisyah, adakah perbuatan baik itu memberi manfaat kepada dia untuk di akhiratnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'uhu. Nabi kata tidak memberi manfaat. Lish? Innahu lam yaqul yauman, dia tak pernah berkata dengan mulut dia rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Maknanya dia tidak beriman. Dia tak pernah mengakui, minta ampun dengan Allah Ta'ala kesalahan dia pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Mana para jemaah sekalian, betapa pentingnya, besarnya kedudukan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Jud'an ni masyhur, seorang baik, orang yang charity-nya kuat, NGO dia, kalau kita kata NGO lah, NGO dia bantu orang cukup hebat, tapi dia tidak beriman pada Allah, maka semua kebajikan dia itu jadi habaan mansura. Masya Allah, tabarakallah. Rugi. Baik para pelajar sekalian, saya tak nak habiskan cerita Ibrahim kerana ayat 83 menarik perhatian kita. Doa Nabi Ibrahim, insya-Allah doa Nabi Ibrahim yang sangat menarik ini untuk kita doa, kita jadikan doa kita, dan apa permohonan yang kita patut minta, saya nak tangguhkan untuk CD yang akan datang.
nak tangguhkan kepada siri yang akan datang, maka kita berhenti setakat ayat 83 dan kita pergi kepada beberapa fawaid, beberapa ibrah, pengajaran, faedah-faedah dari sudut pendidikan dan dari sudut dakwah, dari sudut ilmiahnya yang kita dapat dalam kisah Nabi Ibrahim yang kita baca tadi daripada ayat 69 sampai 82. Tak tanda para pelajar, saya pun tak nak panjangkan sebab kita ada sesi kedua, tanya jawab selepas ni, insya-Allah. Yang pertama, Ibrahim apabila dia declare dia sudah tak mahu berhala yang kamu sembah tu, kan, Nabi Ibrahim kata innahu aduwwuli. Tengok, innahu aduwwuli, ayat 77. Semua itu musuh aku. Tuan-tuan, dalam masalah ini taswiran lil masalah fi nafsi, kita kena ambil gambaran isu. Ibrahim bagi cerita tak ada gunanya berhala, tak ada faedah, dia tak memberi manfaat, tak memberi mudarat. Maka Ibrahim telah berterus terang pegangan dia dengan kaum dia. Adapun berhala, aduwuli, itu musuh aku. Musuh aku. Maka di sini para pelajar, para pendakwah, ada kalanya kita kena bertasrih, kita kena declare pegangan yang benar yang kita bawa. Kalau tidak, duk main sindir-sindir, payah. Orang buat faham, ada orang buat tak faham. Contohnya, ada seorang ni pergi rumah orang kaya, dijemput makan. Tuan rumah dia tak tutup aurat, tak tudung kepala. Dia tengok TV, ada kain tudung, ni ada kain tudung. Dia cakap dengan tuan rumah, dia kata, Tuan Datin, Puan Seri tak, semua dalam rumah ni bertudung. TV tudung, almari tudung, peti bertudung, ada tudung kan, orang tak tudung. Tapi tuan rumah je tak bertudung. Mak Datin tu sengih suka, bukan nak tudung pun. Ustaz, ini perhiasan. Masya Allah, tabarak. Tak faham. Eloknya, derek terus. Maaf lah, saya ni orang laki-laki ajnabi. Macam mana saya nak bercakap dengan puan, macam mana saya nak duduk di sini, tuan rumah tak tutup aurat. Bagi direct. Kadang-kadang orang ni tak faham. Tengok, Ibrahim bagi tahu tak ada faedahnya berhala tu lah. Fa innahum aduwwuli, dia musuh aku. Orang panggil, ada kalanya kita kena tegas dengan pendirian kita, bagi tahu ini saya nak. Kadang-kadang orang tak faham pendirian kita. Dia ingat boleh je kan. Ada seorang sahabat saya ni, dia edit video. Dia ambil kata-kata yang inilah, macam kita potong video pendek ni. Dia letak muzik. Saya punya pegangan, mazhab saya tak suka dengan muzik. Oh, khilaf ustaz lain pakai muzik belakang kita, biarlah, dia benda khilaf lah. Bila dia bagi video, kata tak elok macam ni, dia buat lagi. Dia bagi kat kita pun, admin kita pun tak siarkan. Bila akhir sekali, barulah kita direct. Maaf ya akhi, kalau nak edit video saya lain kali, jangan masuk muzik. Kalau masuk nasyid-nasyid, suara latar itu tak apa, muzik tu, kedebang, apalagi kalau saya tengah ceramah, tengah baca, tengah doa, contohnya di siang muzik, kita doa muzik lah. Oh, baru dia jawab, hari ni baru saya faham pendirian Abu Anas. Kita nak kata apa? Ada kalanya sindir, maklum, tak faham, direct. Ini kena belajar ilmu dakwah Nabi Ibrahim AS. Dalam masalah prinsip, tak payah berselindung-selindung, cakap terus terang je. Baik, kita pergi kepada isu yang kedua. Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Ibrahim AS, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tengok tuan-tuan, Ibrahim kata, kalau aku sakit,
Aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ibrahim kata, aku sakit. Dia sandarkan sakit itu kepada dia. Dan dia berkatakan, asy-syifa, penyembuh Allah. Sedangkan semua sakit, senang, susah, sehat, walafiat, daripada Allah. Daripada takdir Allah Azza wa Jalla, kata ulama, isti'malan li husnil adab. Ini bahasa kita beradab dengan Allah. Kita jangan sandarkan benda tak bagus tu kepada Allah. Tapi dari sudut akidah kita memang. Cuma kita tak boleh nak sandarkan. Ini penting para pelajar sekalian. Dan kita kena beradab dengan Allah. Lepas tu kita kata, penceramah kita kata, yang baik-baik itu daripada Allah, yang lemah itu dari saya. Kalau nak kira dari segi akidah, qada dengan qadar, yang lemah, yang baik, semuanya Tuhan takdirkan. Tapi kita beradab, kita kata, tuan-tuan, perempuan, yang baik itu dari Allah, yang tak baik itu dari saya dan syaitan. Syaitan kita gembah sekali atas kepala dia. Dan biar dia terkanyak, aku tak masuk campur. Engkau yang salah, aku kena juga. Ialah sebab engkau bapa yang buat salah atas dunia ni. Kan? Baik. Kita pergi kepada yang ketiga. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati. Aku sangat tamak, sangat mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini Ibrahim meletakkan diri dia seorang yang bersalah. Walaupun belum dibuktikan kesalahan, dia tak kesalahan. Nabi-nabi ni maksum. Maka kata dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri juga mengatakan dia istighfar taubat 70 kali 100 kali satu hari. Apa matlamatnya? Ta'liman lil ummah an yajtanibul ma'asi. Maknanya nak ajar kepada umatmu yang memang berdosa pun, jadi kamu hendaklah awal-awal lagi tinggalkan dosa dan maksiat, dan kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, dalam ayat yang sama, walladhi atma'un juga ni, takhwifun lil mu'minin syadid. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita, menakutkan kita para jemaah sekalian, supaya berhati-hati, sentiasa beramal, jangan semata-mata mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kita kena ada sifat khauf, takut kepada Allah. Bila kita takut, kita mula buat sesuatu untuk menyelamatkan diri kita. Macam kita ini takut ke COVID. Orang kata injek, anjek lah kita. 2 kali. Ini mari kata 3 kali. 3 kali lah. 3 kali demam contohnya. Penjarakan, jaraklah kita. Lockdown, duduk di rumah kita. Itu dia panggil langkah. Maka kita dengan Allah Azza wa Jalla kena ada sifat khauf. Jangan hanya mengharapkan semata-mata. Tak buat kerja, jangan. Ini ajar oleh Allah Ta'ala kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Berapa dah kita? Ada 4. Yang kelima, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut watlu alaihim naba'a Ibrahim, membaca cerita Nabi Ibrahim. Tuan-tuan perhati, cerita Nabi Musa berakhir dengan episod Fir'aun binasa. Cerita kaum Samud binasa. Kaum Ad binasa. Semua kaum binasa, kecuali dalam kisah Ibrahim, akhla subhanahu qissata abil Arab min zikril halak. Dalam kisah Ibrahim ini Allah tak sebut kebinasaan. Kenapa? Isyaratan ilal bisyarat birrifqi. Allah Ta'ala nak bagi isyarat bahawa Allah Ta'ala beri peluang, berlembah lembut, bagi tempoh kepada puak-puak Arab ni tidak cepat untuk dibinasakan. Sebab tu lama sekali dia. Dia jaga Kaabah, dia curi harta Kaabah. Allah Ta'ala tak binasakan sekaligus, tapi Allah Ta'ala hilangkan air Zam-Zam. Berapa tahun air Zam-Zam kering. Bila mereka binasa,
tidak ada kebinasaan total sebagaimana kaum lain. Hanya paling ramai binasa orang Mekah dalam peperangan Badar. 70 mati, 70 ditawan. Itu je. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita baca setiap kisah. Kenapa? Tengok, bermula ayat ini dengan watlu. Baca dulu. Di akhir tidak disebut kebinasaan kaum di sini. Allahu Akbar. Rahmatan lil alamin. Nabi kita bersifat rahmatan lil alamin, kaum dia pun tak binasa mudah-mudah. Berapa dah kita? Yang keenam. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun? Apa pandangan kamu apa yang semua? Qala wajah antum wa aba'ukumul aqdamun. Ibrahim kata, untuk nenekmu bukannya betul. Di sini kata di para ulama, at-taqaddum la yadullu 'ala as-sihhah. Lama bukan semestinya betul. Wala yanqalibu bihil batilu haqqan. Dengan tarikh tidak membenarkan yang salah. Ramai juga masyarakat kita pun tanya, kenapa buat macam ni? Orang buat semua. Daripada zaman dulu lagi tok nenek kita duk buat dah. Apa yang sibuk awak ni? Mu baru makan garam 2-3 hari ni, kita makan garam dulu. Soal makan garam bukan dalam bab menegakkan hujah tuan-tuan. Makan garam tak darah tinggi boleh makan. Kalau darah tinggi siapa mu tak boleh nak makan garam? Ini dipanggil penting. At-taqaddum la yadullu 'ala as-sihhah. Lama tak semesti sihat. Betul. Jadi Nabi geng-geng tok nenek Nabi Ibrahim tu kata, tok nenek kita semua berhala, apa mu Ibrahim kau kacau? Kita pun kena ingat juga. Jangan kata orang dulu buat. Agama ni bukan soal orang dulu. Agama ni berpaksi pada dalil. Ada dalam kitab, dalam Quran, dalam hadis. Ada aqwal ulama yang muktabar. Salafus salih ada buat, tak ada buat, tinggalkan. Ini banyak benda yang kita kena belajar. Yang keenam, sama jugalah. Yang keenam, maknanya lama tak semestinya itu kan. Dalam yang keenam juga menunjukkan bahawa sembah berhala itu sudah jadi orang dulu-dulu lagi. Zaman Nabi Nuh dah sembah berhala. Berhala zaman Nabi Nuh, berhala suci nama dia. Apa dia berhala suci? Tanda ni pelajar. Apa ni nama-nama berhala zaman Nabi Nuh, Waddan, Suwa'an, Yaghus, wa Nasra, itu nama orang soleh. Bila mati orang soleh, mereka buat patung. Mula-mula pergi tengok, ni untuk ayah kita ni, ini untuk syekh kita ni. Mari generasi yang kedua, bukan syekh, gosok. Habis generasi 2-3, syaitan mari ajar, apa gosok-gosok? Sembah. Bermulalah sembahan berhala, mari daripada patung orang soleh. Kerana itu dia panggil sadduz zara'i. Kita kena hati-hati duk main patung-patung. Ni bila sekarang ni sudah ada ni. Bila mari kita pergi di setengah tempat pengajian, dia letak gambar syekh dia besar-besar. Baru ni ada seorang di ada video. Dia kata, tuan-tuan, kalau nak hilang daripada corona, ambil gambar Tok Syekh. Dia tunjuk gambar di dalam handphone dia, tunjuk agak kan. Tunjuk je gambar ni kepada ni, lari dia punya kawi. Allahu Akbar, dia punya hebat. Apa kita nak bayangkan kepahaman seperti ini? Lama-lama jadi pemujaan tu. Na'udzubillah. Baik, kita banyak lagi cerita ni. Yang ketujuh, Ibrahim kata, fa'innahum aduwwulli. Berhala itu musuh aku. Bagaimana dia jadi bermusuh dengan berhala, sedangkan berhala tu batu, kayu. Buat apa bala dengan kayu, dia tak berkelip mata. Kata di ulama, fa'innahum aduwwulli yaumal qiyamah. Mereka itu musuh aku pada hari kiamat. Kalau kamu sembah lau abadtuhum fid dunya, mana kalau aku sembah dia di dunia ni, aku musuh dengan dia di akhirat esok. Sebab kita akan berkelahi semua di akhirat esok. Ada juga ulama kata oleh kerana fuak kafir ni sembah berhala dia, jadi berhala ni dianggap macam berakal lah. Sebab tu dia sembah. Jadi Ibrahim kata, aduwwulli, musuh aku ni. Yang ke-8, al-hub,
perasaan cinta kepada sesuatu itu, itulah punca sama ada jadi baik atau jadi batil. Bila kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat, cinta kepada keluarga Nabi, maka itu kecintaan kita yang betul. Tapi kalau kita cinta kepada benda-benda lain, benda maksiat, benda mungkar, maka itu dipanggil kecintaan yang salah. Jadi asal kebaikan dengan keburukan duduk di al-hub, sifatul hub. Sifat cinta kepada benda. Bila kita cinta kepada benda, kita sayang kepada dia. Ni hari ni kita hari ni, tengok. Bila orang duduk berebut atas dunia ni, dia panggil berebut kursi. Masing-masing mendakwa dah, kami ni berprinsip cinta kepada ni, cinta kepada kumpulan kita. Semua tu cerita dia panggil. Kalau tidak cinta kerana Allah, maka dia panggil cinta buta itu. Ini punca perbalahan dunia kerana cinta. Zaman dulu orang boleh bertikam, kan? Bertetak kata orang. Sebab cinta berebut perempuan. Walau perempuan ramai atas dunia. Tapi itulah panggil cinta. Yang kita nak cinta hakiki, al-hubbu lillahi walir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita ke syurga. Yang kesembilan, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang Maha Esa, yang tunggal, pemberi rezeki, pemberi kita makan, beri kita sihat, dan segala perkara itu duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang ke-10, Allah sebut pada Ibrahim, sebut wa idza maridtu fa huwa yashfin yut'imuni wa yasqin, kan, yumituni wa yuhyin. Maka ini dipanggil akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa manusia ni, kita ni, perbuatan kita buat. Allah Ta'ala beri pada kita pilihan ilmu, kita pilih mana yang baik kita buat, mana yang buruk kita tinggalkan. Tapi berbeza dengan purbuk Qadariyah. Purbuk Qadariyah ni dia kata apa? Dia kata dunia ini, kita ni seperti robot. Kita ni macam robot je, dia kata. Apa dia robot tu? Robot ni remote control. Apa yang kita buat semua Allah Ta'ala takdirkan. Kita tak ada usaha dengan ikhtiar. Ini salah. Dia panggil ajaran sesat itu. Ajaran sesat yang mengatakan demikian. Tapi kita Ahlussunnah dia panggil khalqu af'alil ibad. Perbuatan kita yang buat. Semua tu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kena fahamlah dalam masalah ini. Baiklah, tilka asyaratun kamilah. InsyaAllah kita akan sambung ayat kita dalam ayat 83. Esok kita ambil fiqhud du'a, fiqh doa Nabi Ibrahim AS untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.